Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat saja. Okey, teruskan perkongsian saudara-saudara semua. Hoi, hoi, ya, hoi, Sabah sudahlah tumbang. Haikal Daniel, waalaikumsalam. Video Sa'ari, waalaikumsalam. Muhammad Fauzan, Azhar Aizat, Azam Udin, Jamil Ahmad, Rosli Ismail, Cik Muhammad Noor, Pargon Usma. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Hoi, hoi, ya, hoi. Hoi, hoi, ya, hoi, satu sudahlah tumbang. Raflah, waalaikumsalam. Muhammad Syah, Kira Rizal, Syukri Yaakob, Bro Tom, Muhammad Faizal, Ismail Faizal, Yus Ismail, Din Anak Waka, Faudi, Azri Rosidi, Normawati, Mak Yusof. Saya bersiaran secara live di dua platform. Di Facebook saya, apa nama ni, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan di TikTok saya Syafiq.Halim. Hari ni tak apa nak sihat. Hari ni bangun-bangun dia rasa lain badan. Tidur orang kata apa, tidur lewat. Budak nakal buat hal lagi. Saya sekong Bom Mokhtar. Bom Mokhtar dia warrior. Tariah Bong. Datuk Bong Mokhtar. Waalaikumsalam Airul Amri, Syasha Sulaiman, Jamzuri Arifin, Marwan Wahid, Yani, waalaikumsalam. Pargon Usma, Pokok Tumbang sudah, Ma'i, waalaikumsalam. Jebat, waalaikumsalam. Siapa suruh kianat? Kianat tu lah balasan dia. Jitra hujan lebat hari ni, ya ke? Sebenarnya ni saya nak kena telefon orang tua saya. Apa nama nak banjir ke apa? Dia selalunya ujung tahun dengan awal tahun Jitra ni. Nak kena tengok ni lah Siam kan. Nak kena tengok di apa, belah-belah Changlun sana tengok. Kalau sebelah sana ayak naik, bermaknanya saya duduk minum pakai mulut dia masam susu ni. Baiklah. Kalau sana ayak naik, bermakna banjir akan tiba lah di Jitra tu kan. Saya selalu call Balai Changlun tu nak tanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam kepada semua. Ayak sungai naik tinggi lah. Ayak sungai naik tinggi kena standby. Kena standby nak balik pi. Ayak sungai belah mana tu, Faudi? Zikri Basir, waalaikumsalam. Minyak rambut brand apa? Puan ni tak habis-habis. Nanti saya o'clock brand saya sendiri yang beli Syam Dek Narong, Biswan Aman alias Abdul Razak, Nordin Ahmad Din, Sabah sudah tumbang. Itulah. Hoi, hoi, ya, hoi. Hoi, hoi, ya, hoi. Salam Fik dan YB. Alamak, mana saya ada YB? Saya rakyat seperti saudara semua kat. Dekat Wat Siam, sungai arah ke Sungai Korak. Dekat Wat Siam tu pergi. Dekat Wat Siam tu pergi betul-betul kat rumah mak saya tu. Sekejap lagi saya kena telefon dia. Dia tanya habis live. Live tak boleh lama malam ni. Okey saudara. Waalaikumsalam kepada sesiapa saja yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Mukadimah hari ni, sekejap lagi kita ceritalah pasal lain-lain Mukadimah hari ni kita baca dulu laporan COVID terkini Jadi sebelum ni orang-orang Pakatan Harapan kata sumber saya tak boleh dipercayai. Hari ni Dr. Nur Hisham kod daripada sumber saya pakai tu. World Odometer. Kan, ini lansinan tuan-tuan tengok tak? Dr. Nur Hisham pun kod daripada situ juga. Dia kata sumber saya ni sumber merapu semua kan. Jadi sumber tu adalah daripada WHO. Kan dia buat World Odometer tu adalah untuk tengokkan COVID yang tertinggi.
Jadi laporan COVID terkini ya tuan-tuan di Malaysia, kes terbaru 571, satu kes import. Kes aktif adalah 11,564. Kematian 7. Ini peningkatan lah 5 kematian daripada kemarin. Di China, kes terbaru dia adalah 6,315. Aktif kes 86,097. Kematian 2. Di sempadan Thailand, kes terbaru 172, aktif kes 142, kematian 6. Di Singapura, kes terbaru adalah 828, aktif kes adalah 72,901, kematian 1. Di Taiwan, kes terbaru 26,498, aktif kes 432,344, kematian 28. Ni nak main masuk dalam negara kita 2 minggu lagi ni. Sebab nak tengok konsert daripada penyanyi daripada Taiwan. Di Indonesia, kes terbaru adalah 493, aktif kes 8,739 dan kematian 12. Ini laporan terkini lah COVID. Hampa minat betul dengan rambut saya, padahal rambut orang lain lagi elok lagi, ramai banyak. Dan hari ini dilaporkan di negara China hari ini, kalau saudara semua tengok dalam laporan berita, tengok kat dalam paper dan sebagainya, di China hari ini dilaporkan bahawa hospital mereka mula penuh. Macam mula-mula dululah. Jadi menteri kita kata tak ada masalah apa, memang kita dah biasa dah. COVID ni semua dah ada vaksin hari ini di negara mereka. Dilaporkan hospital penuh. Katil-katil penuh dan pesakit-pesakit COVID terpaksa dirawat di kaki-kaki 5 di hospital. Di luar hospital kena rawat luar hospital. Macam dulu lah tuan-tuan tengok kan video kan. Leaking video yang mereka kena rawat di kaki-kaki 5 hospital dan sebagainya telah pun berlaku sekarang ni. Dan tidak dapat dinafikan bahawa ada wujudnya gelombang yang kedua. Dan juga di negara mereka juga dilaporkan banyak rumah pengebumian. Rumah mayat lah. Rumah mayat senang nak sebut, susah sangat kan. Jenuh mencerakinkan perkataan tersebut untuk menyebut. Rumah mayat ni telah pun penuh dengan mayat-mayat pesakit. Dan pihak hospital di negara mereka di China melaporkan bahawa mereka kekurangan doktor, yang mana doktor mereka pun dalam keadaan yang penat. Manakala pakar-pakar kesihatan di negara mereka memberi amaran bahawa sekurang-kurangnya akan ada 1 juta kematian di negara mereka pada tahun ini. Jadi sebab itulah saudara semua, kalau kita tengok dalam blok-blok di sana, mereka tengah tunggu pintu sepadan buka. Mereka tengah tunggu pintu sepadan di negara mereka buka untuk mereka terbang pergi ke negara lain. Dan sebab mereka risau dan ketakutan virus di sana, dengan keadaan yang hari ini di negara mereka ni dah jadi macam dengan darurat macam dulu balik dah. Dah jadi kelang kabut. Tapi Malaysia lah pun tak ada apa, China okey lah, mereka steady semua, mereka vaksin lah, mereka semua relax duduk sana, mana ada masalah apa. Menteri kita lah pun, ini semua biasa, kita pun dah mengalami COVID ni vaksin ada, pakai pelitup muka, semua tak ada apa, rakyat jangan risau apa semua. China pun mereka tak risau apa semua steady saja, menteri kita jawab. Tapi negara China dia abang tak lah. Rakyat di China tuan-tuan boleh pergi check sendiri. Tuan-tuan boleh pergi check di di portal-portal dan sebagainya. Tuan-tuan boleh check dalam CNN dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca. Lah ni dah jadi kelang kelibut dah di sana. Mereka pun duk tunggu lah ni nak terbang mai. Jadi hari ni Menteri Kesihatan kita pun kelang kabut juga. Bila kecoh di negara China ni, bila kecoh keluar video apa semua sekarang ni, wartawan pun ligan menteri kita lah. Menteri kita hak kata itu tak ada apa, semua kes steady semua, dahsyat semua kan. Jadi wartawan pun ligan. Hari ni wartawan ligan Menteri Kesihatan lari. Tuan-tuan boleh tengok video tu, ada kan? Menteri Kesihatan lari, tak mau jawab soalan. Dia tak mau jawab. Dan dia cuma kata, kita akan ikut saranan daripada Perdana Menteri. Dia tolak pergi ke Anwar. Jadi sebelum ni dia duk
pandai kita, tak ada apa, kita okey semua, steady semua, kita tak ada masalah apa. Ya, tutup pintu ya. Tak mau macam tadi, kunci tu. Kan? Dia kata tak ada masalah apa semua, kita cek suhu badan ya. Jadi pelancong daripada negara mereka, kita akan cek suhu badan, kita tak ada apa. Perdana Menteri bercakap tak ada apa. Rakyat Malaysia jangan risau, semua okey. Kita cek suhu badan mereka, kita ada satu standard yang kita telah guna, kita cek mereka punya najis. Jadi kita kena welcome mereka mai sebab daripada sektor ekonomi dan sebagainya. Hari ni Menteri lari lah, tak mau nak jawab soalan. Jadi mengikut kepada laporan, kalau tuan-tuan tengok laporan-laporan dunia ni daripada tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara. Jadi negara-negara lain telah pun meletakkan syarat PCR dengan RTK antigen untuk mana-mana yang nak masuk main negara mereka, antaranya adalah Singapura, Thailand, Indonesia, negara jiran kita lah senang. Negara jiran kita meletakkan syarat mesti menunjukkan bukti RTK PCR semasa nak terbang daripada negara mereka 2 hari sebelum. Dan bila sampai ke negara kita, kena buat lagi sekali test RTK dengan PCR, kena buat test. Dan kalau kena kuarantin dulu. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Dan kemudiannya akan balik ke negara asal mereka. Tapi kita, Malaysia tak ada apa, kita steady lah. Kita mai cek suhu badan, tak demam, jalan. Kita jalan. Nanti kalau kes banyak, baru kita fikir pula macam mana kita nak buat. Jadi negara-negara lain tak macam kita lah. Dan saya bersyukur dengan kerajaan negeri yang baru tumbang ni, negeri Sabah ni, bila mereka mengambil keputusan untuk melakukan RTK PCR dan dipuji oleh pakar-pakar kesihatan dalam negara kita. Pakar-pakar kesihatan dalam negara kita memuji tindakan negeri Sabah yang mengenakan syarat RTK dan juga PCR untuk warga negara daripada China nak masuk main negara kita. Nak masuk pergi negeri mereka. Jadi Menteri Kesihatan kita ya tak mampu nak menjawab. Itu mukadimah kita untuk malam ni lah. Saya tengok hak bola pun ada. Bola pun ada, jangan risau. Bola pun ada. Anwar punya speech malam ni pun ada. Saya dah ready semua. Don't worry ya. Rakan-rakan kita semua topik saya akan cover malam ni. Termasuklah juga persoalan-persoalan yang ditanya oleh rakan kita tadi. Yang di atas ni pasal 92.5 bilion ni. Yang ni saya nak kena terang dululah. Sebab yang ni besok kita akan buat satu laporan polis. Besok saya dan rakan-rakan akan buat satu laporan polis di IPD Dang Wangi ya saudara, pada pukul 12.30 dan sidang media akan diadakan pada pukul 2 petang. Kita dah jemput semua media-media dan kita jemputlah rakan-rakan kita semua untuk datang untuk buat laporan. Jadi jangan risau. Ada orang tanya tadi, Fik, ni kena buat report ke? Siapa happy ni kena buat report? Tak. Saya seorang ni nak kena bagi nama lagi, masalah lagi tau. Saya je pergi buat report. Anda mai tunggu kita berjuang bersama. Dia report satu, dia tak perlu ramai-ramai. Dia tak perlu 50 report, dia tak perlu 100 report, 2000 report, tak payah. Dia satu report je, pihak polis dah boleh melakukan siasatan. Saya buat report, kalau hak lain rasa nak buat pun buatlah, tak ada masalah apa. Kita akan buat report berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kenyataan daripada Tengku Zafrul semalam. Tengku Zafrul mengatakan bahawa tidak ada penyelewengan ke atas dana 600 bilion. Tengku Zafrul dah kata. Dan Tengku Zafrul valid bila dia keluar kenyataan dia adalah salah seorang daripada menteri kanan dekat dalam kerajaan sekarang ni. So dia menteri yang penting, MITI, dekat dalam kerajaan sekarang ni, dan dia bekas mantan MOF punya menteri. Dia bawa keluar kenyataan yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang salah guna kuasa melibatkan kerajaan yang terdahulu sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh Anwar Ibrahim yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun merompak 600 bilion tersebut. Jadi esok kita akan buat report di IPD Dang Wangi. InsyaAllah kena mai. Kalau insyaAllah kena mai. Sebab apa? Tidak ada halang yang melintas, kena datang yang tak mai. Mai bersama-sama, jangan risau, kita buat report. Saya buat. Nama saya, jangan risau. Lain mai kita tunggu je. Wartawan tu ada. Okey, entah kita akan buat report berkenaan dengan 600 bilion sebab Anwar telah pun memberi. Terima kasih kepada Shell laju tu baru buka dah 1K dah naik Alhamdulillah.
Kan? Di TikTok pun sama lah, kenalah share juga kan. Jadi apa nama ni, itu adalah satu kenyataan yang palsu lah dan yang mengelirukan rakyat, sebab terang-terang dia kata Tan Sri dan juga Tok Guru Hadi ini telah pun menyeleweng 600 bilion ringgit, dan kita jemputlah kepada semua. Okey, jadi mereka tanya tadi 92.5 bilion sebab dua yang tangkapan yang telah dibuat tu, dua tangkapan tu tidak ada kena mengena dengan Perikatan Nasional, biar SPRM yang siasat. Kan, biar SPRM yang siasat, sebab dia melibatkan perolehan vaksin pada ketika itu adalah kita punya sahabat kita daripada UMNO, dan melibatkan apa nama pusat vaksinasi, dan juga sahabat kita daripada UMNO, melibatkan Kementerian Kesihatan, juga sahabat kita daripada UMNO yang sekarang ni bersama-sama dengan kerajaan PH. Kalau duit politik itu diterima oleh PN, saya yakin berita akan lapor terus, terap keluar. Dana politik yang diterima oleh Parti Perikatan Nasional. Tapi dia tak tulis tu, ada sebab lah. Kita pun faham. Jadi biasalah tuan-tuan. Hak tu tak apa, biar SPRM siasat. Tapi Anwar kena responsibel dengan apa yang dia cakap. Sebab dia telah pun menebarkan fitnah di seluruh seantero dunia yang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, telah pun mencuri 600 bilion ringgit. Dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap. Okey, satu lagi tentang kes Menara KL. Ada seorang daripada PKR, nama dia Azman. Tak berapa nak sihat sikit kawan tu pun. Dia kata dia buat keluar lagu hoi hoi ya hoi. Lepas tu dia kata dia bubuh gambar apa nama Perikatan Nasional sakau duit Menara Kuala Lumpur. Dia ni gila ke apa? Perdana Menteri pada waktu itu adalah Ismail Sabri, duduk dalam kerajaan sekarang ni. Menteri Kewangan pada waktu itu adalah Tengku Zafrul, duduk dalam kerajaan sekarang ni. Menteri Multimedia pada waktu itu adalah Anwar Musa, UMNO juga, dalam kerajaan juga. Jadi kenapa nak salahkan PN? Tak ada kaitan dengan kita tak ada kaitan dengan kita pun pasal menara tersebut. Kalau ada yang kaitan dengan kita, tak ada masalah apa. Tapi itu tidak ada kaitan dengan kita, pergi tanya di sebelah sana. Okey tuan lag tak good. Kapal LCX Sekejap kita cerita. Okey tuan ni bola dulu ni, bola ni ramai orang duk share kat saya gambar. Ya Allah, saya pun tengok apa binatang apa. Mula-mula saya tengok, saya tak perasan tuan-tuan. Saya duk tengok apa benda, apa yang tak kena dengan gambar ni. Dia kata, Fik, hak ni memang lawak punya Fik. Memang betul-betul lawak punya. Hang kena buat live malam ni. Apa nama tu, saya tanya dia apa benda yang saya nak kena buat live malam ni, binatang apa. Dia pun hantar gambar lah kat saya. Saya pun duk teliti, tak nampak. Sebab duk biasa main rugby. Kita duk biasa apa nama gol rugby ni tinggi. So kita tengok gambar tu, kita tengok macam biasa, tak ada apa lah kot kan. Lepas tu membership buat bulat. Kita pun tengok, apa benda binatang tu? Stage. Stage duk ada dekat belakang tiang gol. Jadi memang besar sungguh lah stage tu kan, duduk di belakang tiang gol. Jadi hari ni tuan-tuan, ramailah bila kita tengok, bila keluar gambar tersebut. Saya dapat gambar tu pagi tadi. Tapi keluar dalam berita tengah hari. Tengah hari lah tentang gambar tu. Jadi kalau kita baca rintihan rakyat di dalam komen-komen di dalam FB ataupun TikTok yang berkaitan dengan stage di belakang gol tu, ramai rakyat yang mengatakan bahawa Malaysia akan malu. Malaysia akan malu besar dengan media antarabangsa dengan imej yang dipaparkan oleh Menteri Kementerian Belia dan Sukan yang mana tidak menghargai atlet negara sendiri dan tidak menghormati atlet negara luar. Jadi ini. Kalau tuan-tuan tengok di situ, ramai rakyat tulis, dia mengatakan bahawa rakyat Malaysia akan malu dengan media antarabangsa yang mana imej optik lah ni kan, yang dipaparkan oleh Menteri Kementerian Belia dan Sukan menunjukkan bahawa Menteri Belia dan Sukan hari ini tidak menghargai atlet negara dan tidak menghormati atlet negara luar. Yang mana rakyat di dalam negara kita dan juga di luar negara melihat bahawa Menteri Belia dan Sukan ini lebih mengutamakan konsert
dan berbanding dengan tugas dan tanggungjawab dia sebagai seorang menteri yang mestilah menjaga dan berkaitan dengan sukan negara. Dan kalau kita tengok jugalah, ni bukan pandangan saya, ni pandangan rakyat lah. Rakyat juga risau dengan pandangan atlet daripada negara Thai yang akan menimbulkan rasa ketidakpuasan hati mereka kerana terganggu dengan pentas di belakang gawang gol dan mengambil langkah untuk mengkritik Malaysia kerana tidak menyediakan padang yang sepatutnya untuk pertandingan bola sepak melibatkan luar negara. Jadi ini adalah pandangan. Ini adalah pandangan rakyat. Saya tolong baca ya. Mereka tak puas hati. Mereka kata gol belakang tu akan ganggu fokus atlet-atlet untuk main bola. Rakyat turut kecewa dengan kenyataan Menteri Belia dan Sukan yang sepatutnya mempertahankan atlet negara tetapi lebih cenderung pemikirannya seperti Menteri Kebudayaan dan Kesenian. Ni rakyat cakap ni, bersepah-sepah. Ada komen kat situ. Lepas tu ni di negara Thai. Tuan-tuan boleh tengok, saya duduk belajar di Thai kan, adalah kawan-kawan. Tuan-tuan pergi tengok dalam Facebook yang melibatkan bola sepak di negara Thai, tuan-tuan boleh tengok apa yang rakyat mereka komen berdasarkan pentas di belakang tiang gol. Ramai warga net daripada negara Thailand yang di kalangan penyokong player bola sepak mereka mula bersuara berkenaan dengan pentas di belakang gawang gol yang pun tersebar di dalam akhbar-akhbar dan juga platform media sosial yang mereka mengatakan bahawa ini adalah satu unsur sabotaj yang dibuat oleh kerajaan Malaysia untuk mengganggu konsentrasi atlet daripada negara mereka dan juga merisikokan keselamatan atlet daripada negara mereka yang sedang bermain di peringkat separuh akhir. Nampak? Ni pandangan negara luar. Pandangan negara luar terhadap negara kita. Dan dia kata menteri ni sengaja, negara kita sengaja buat something yang boleh mengganggu konsentrasi atlet negara mereka dan juga boleh merisikokan keselamatan atlet negara kita, atlet negara mereka. Dan jadi perkara seperti ini menteri perlu ambil tanggungjawab. Sebab ini adalah menunjukkan satu imej yang tidak baik oleh negara luar terhadap negara kita dan menunjukkan bahawa menteri dalam Kementerian Belia dan Sukan hari ini ternyata gagal dalam menguruskan berkaitan dengan sukan dalam negara kita, dan beliau tak perlu letak jawatan. Dia perlu memohon maaf kepada atlet negara dan luar negara berkenaan dengan perkara ini. Dan dia secara adilnya perlu menjelaskan. Hanayo perlu menjelaskan keadaan yang sebenar kepada player-player luar negara dan juga dalam negara kita. Dan dia juga perlu menjelaskan kepada penyokong-penyokong daripada negara luar dan juga negara kita berkenaan dengan perkara ini. Sebab ini adalah bukan satu imej yang saya rasa tak pernah berlaku dalam negara kita. Dia tidak pernah berlaku dalam negara kita berkaitan dengan kita menunjukkan satu imej yang kita tidak menghormati dan menghargai atlet-atlet negara dan sebagainya. Ini adalah sejarah kali pertamanya berlaku kecelakaan dan juga satu benda yang memalukan seperti ini. Dan sepatutnya menteri dan timbalan menteri yang dikatakan sangat prihatin kepada atlet negara, sangat prihatin kepada sukan negara, kena mengeluarkan kenyataan. Kenapa susah untuk menteri mohon maaf? Kalau mereka dan ahli-ahli politik yang lain, yang kepimpinan-kepimpinan yang lain, sebagai contohnya Menteri Besar Terengganu, dia boleh mohon maaf. Kenapa menteri daripada DAP ni, mereka buat kesalahan, mereka tak boleh nak mohon maaf? Susah sangat kan? Kenapa nak berlakunya perdebatan yang panjang kat dalam sosial media? Kita tengok hari ni duk lawan pula dengan Wan Ahmad Faizal. Duk lawan hujah dengan Wan Ahmad Faizal. Sebelum ni lawan dengan siapa? Dengan rakyat dan sebagainya. Mohon maaf sajalah. Mohon maaf saja yang berkaitan dengan perkara yang jelek yang berlaku dan sebagainya. Dan ramai juga penyokong-penyokong dalam negara dan luar negara. Mereka mengatakan, kalau contohnya di Malaysia, sekiranya Malaysia menang dengan Thai, Thai boleh memberikan alasan bahawa penyokong ataupun mereka boleh memberikan alasan bahawa player mereka terganggu disebabkan ada pentas yang besar di belakang gol yang menyebabkan mereka keliru. Ini bagi kalau mereka
And orang kata apa, kalah dengan negara kita dan sebagainya. And ini yang membawa impact kepada imej sukan negara kita, yang perlu kita perbarui dan perlu kita ambil tindakan yang segera. Jadi saudara semua, kita aminkanlah bagi keturunan dia. Ni siapa dia ni? Biasalah, malam ni dia ni sikit. Yang keliru adalah hang. Kalau saya yang keliru, maka saya tak bacalah apa yang diucapkan oleh rakan-rakan kita di media sosial. Saya cuma melaporkan rasa ketidakpuasan hati rakyat. Kalau saudara semua rasa tak puas hati, tuan-tuan pergilah sendiri baca dekat media sosial dan pergi tengok sendiri betul ataupun tak apa yang saya cakap. Adakah saya menipu? Adakah saya membohongi keseluruhan rakyat Malaysia dan sebagainya? Jadi saudara semua pergi baca. Dan sekiranya besok apa yang saya cakap ni menjadi kenyataan, apa saudara nak kata? Apa saudara nak kata sekiranya apa yang saya cakap ni besok adalah menjadi satu alasan kepada atlet-atlet di luar negara, yang mereka akan bagi alasan ni, yang mengatakan mereka terganggu konsentrasi mereka dan sebagainya. Orang Pakatan Harapan, saya nak bagi tahu kepada anda satu benda lah. Kalau benda tu salah, tetap salah. You tak boleh nak tegakkan benar yang basah. Adakah orang Pakatan Harapan setuju dengan stage di belakang Tianggul tersebut? Walaupun saya bukan player bola, tapi saya pun tahu, kalau saya atlet sukan, tiba-tiba saya nampak benda yang mengelirukan saya, akan menyebabkan konsentrasi saya masa main tu akan terganggu. Kalau kita kena Tianggul belah tu, konsentrasi atlet mereka akan terganggu. Kalau mereka kena Tianggul belah tu, konsentrasi atlet kita akan terganggu. Jadi ini adalah benda yang benar. Bukannya saya nak orang kata apa, nak mereka-reka cerita dan sebagainya. Jadi boleh pertanyakan semua. Orang PH ni masalah dia satu je. Bila dia dapat duit, dibayar, semua benda betul. Orang nampak hampa ni macam orang gila, betul tak? Orang nampak hampa ni macam orang gila. Benda tak sepatutnya hampa sokong, ataupun dia tak tengok gambar tu. Dia tak tengok gambar tu. Ada lagi tak yang tak tengok gambar Tianggul tu? Sekejap saya nak tunjuk. Mungkin bila dia tak tengok, dia pun tak pernah ambil tahu, baca berita pun tak mau. Mana saya simpan? Cari. Demi mereka punya kegilaan pula, kita nak kena pergi cari. Oh, saya simpan dalam telefon ni. Saya simpan dalam telefon ni. Ustaz tengok. Saya simpan dalam telefon ni. Saya simpan, nanti saya post kat Facebook. Saudara boleh tengok sendiri. Stage yang besar di belakang Tianggul. Ada orang yang tengok betul-betul itu bro. Ataupun hangpa bagi kat mereka lah tajuk berita, sebab ada keluar dalam berita ni. Saya nak cari tengah duk buat live ni susah lah. Hangpa tolong type kat mereka tajuk berita, suruh mereka pergi tengok. Mungkin mereka boleh tahu lah bahawa benda ni adalah tidak sewajarnya berlaku dekat dalam negara kita. Dan mestilah ditegur, dan menteri kena ambil satu orang kata apa, satu pendekatan yang mana dia kena perbaikikanlah imej negara kita supaya kita tidak dikutuk. Kalau kita dapat pergi final, orang bagi alasan apa? Orang bagi alasan, dapat pergi final sebab sabotaj negara Thai, sebab letak stage dekat belakang Tianggul. Mana kita nak letak maruah atlet negara kita? Kalau kita dapat pergi final, bayangkan, ni saya tak tahulah pasal bola sepak dan sebagainya ni. Mungkin orang yang player bola sepak boleh beritahu. Kalau kata kita dapat pergi final, orang di negara Thai, penyokong di negara Thai bagi tahu Malaysia buat permainan tidak adil, atas padang yang tidak adil, dengan mengganggu atlet dan sebagainya. Apa akan jadi dengan maruah negara kita?
Saya nak tanya player-player yang duk tengok apa nama football ni, hampa tolong pi bagi tahu kat depa. Apa akan jadi kesan kepada negara kita? Dan saya bagi tahu pada saudara, tak kira lah dia book ke apa kan, saya bagi tahu kat sini. Saya cakap malam ni saya cakap malam ni, saudara tolong rekod. Besok kalau Thailand dia kecundang dalam perlawanan, dia akan bagi tahu bahawa dia terganggu konsentrasi dia disebabkan stage dan sebagainya. Besok penyokong-penyokong Thailand akan post dekat dalam sosial media mereka yang mengatakan bahawa kerajaan Malaysia tidak pandai untuk menganjurkan acara yang penting yang boleh mengganggu konsentrasi atlet dan juga boleh menggugat kepada keselamatan atlet negara mereka. Besok saudara tengok dalam media sosial, rakyat dalam negara kita, kalau kita kecundang, mereka akan bagi tahu ini adalah kerana tindakan menteri yang sengaja nak mensabotaskan atlet negara sendiri. Saudara tunggu besok, betul tak saya cakap? Betul ataupun tak? Sebab saya selalunya kalau saya buat prediction, saya mesti bagi tahu pada tuan-tuan, ketepatan apa yang saya cakap ni adalah 98%. Kalau kata Hanayo tak ambil tindakan, boleh tengok sendiri apa akan berlaku besok. Yang mana negara kita teruk akan dikecam oleh negara luar. Tak percaya? Silakan. Dan penyokong-penyokong Pakatan Harapan besok tolong backup menteri. Jangan risau, tolong backup menteri. Di dalam sosial media negara Thai, tolong backup menteri. Dekat dalam sosial media negara. Hampa tolonglah, hampa dibayarkan. Kami bukan nak backup, buang masa kami. Okey tuan-tuan, next adalah berkaitan dengan OPR. Berkaitan dengan OPR ni saya baca daripada 3 orang pakar ekonomi tuan-tuan, daripada universiti sebab kita tahu Perdana Menteri kita ni latar belakang pendidikan dia adalah pengajian bahasa Melayu. Kita punya Perdana Menteri kita. So banyaklah pakar-pakar ekonomi yang cuba nak memberi pandangan kepada Perdana Menteri kita yang latar belakang dia adalah pengajian bahasa Melayu di Universiti Malaya lah. Dia bukan pakar ekonomi, bukan accountant dan sebagainya. Masa dia mendapat penganugerahan sebagai Menteri Kewangan terbaik dunia dulu, dia dapat itu kerana pada waktu itu timbalan Menteri Kewangan nama dia Datuk Afifuddin Omar. Datuk Afifuddin Omar ni adalah ahli Parlimen Padang Terap, mempunyai latar belakang pengajian dia adalah PhD daripada bidang ekonomi daripada sebuah universiti di USA. Itu timbalan Menteri Kewangan pada zaman Anwar dulu. Timbalan Menteri Anwar lah, Datuk Afifuddin Omar. Dan yang keduanya adalah Menteri Tugas-Tugas Khas pada ketika itu adalah Datuk Mustafa Mohamed. Datuk Mustafa Mohamed adalah ijazah kelas pertama ekonomi daripada University of Melbourne, Australia. Jadi 2 orang ni. 2 orang ni lah yang memulihkan ekonomi negara, dan Anwar mendapat perhargaan kerana dia adalah Menteri Kewangan pada ketika itu. Maka kerana dia mengwayangkan diri dia dan dia habaklah kat rakyat, kata dia lah pakar ekonomi terbaik dunia. Sedangkan pada waktu itu dia dibantu oleh 2 orang ni. Ini adalah fakta, saudara. Ini adalah fakta sebab kita tahu seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang tersebut saja mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Kalau seseorang itu mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang pengajian bahasa Melayu, maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang hebatlah sebab dia adalah ahli sastra. Sebab tu tadi dalam Esro Awani apabila orang tanya pasal ekonomi, dia jawab bahawa dia menghargai sastra. Dalam sains, AI dan juga teknologi juga adalah amat pentingnya adalah sastra. Jadi sebab dia hebat dalam sastra, dia menggunakan perkataan-perkataan seperti wewenang, mencerakinkan, dibayangkan. Lepas tu apa lagi? Jadi ayat-ayat sastra lah, tapi dia bukan seorang pakar ekonomi. Okey, jadi tuan-tuan, penganalisis ekonomi daripada Universiti Kuala Lumpur Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, beliau mengatakan bahawa OPR akan mengakibatkan peningkatan tinggi kepada individu untuk muflis. Ini bagi tahulah, peningkatan OPR yang bakal naik ni akan menyebabkan
ramai yang akan bankrupt, di mana daripada laporan berita mengatakan 30,000 individu akan berpotensi bankrupt jika OPR dinaikkan lagi, dan peratusan besarnya adalah di kalangan orang muda. Institusi kewangan dalam negara kita tidak akan terkesan secara ketara sekiranya kadar OPR ini tidak dinaikkan. Dan beliau mengatakan bahawa kenaikan OPR ni hanyalah menguntungkan institusi perbankan semata-mata. Sekiranya OPR tidak dinaikkan, apa yang dikhawatiri cumalah pelabur, terutamanya pelabur luar negara akan menyertai pelabur luar negara menyertai pasaran luar negara akan keluar kerana margin keuntungan mereka akan berkurangan dan pulangan yang lebih lumayan di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat. Kenaikan OPR sebanyak 1% pada tahun lalu tidak pula mengurangkan inflasi, malah mengekalkan kadar inflasi di atas 4% pada akhir 2022. OPR ini dilihat hanya membantu institusi yang memberi pinjaman, tetapi lebih memberi tekanan kepada peminjam, sama ada daripada sudut perniagaan maupun rakyat, khususnya yang dibelenggu dengan masalah kenaikan kos sara hidup. Dengan ekonomi dunia 2023 yang dijangka suram, maka ekonomi domestik tidak boleh lari daripada turut perlahan, yang mana kenaikan OPR pasti menyekat perniagaan yang mahu mengembangkan menyekat peniaga yang mahu mengembangkan perniagaan. Kenaikan OPR juga turut berkemungkinan menurunkan angka pinjaman baru seperti pembelian kereta, rumah dan lain-lain yang menjadi enjin kepada ekonomi domestik. Industri otomotif dan perumahan tempatan juga menerima kesan berganda dengan pengurangan permintaan daripada pengguna. Okey, saya nak cerita sikit lah apa yang Prof ni cakap lah kan. Dan secara bahasa layman ya. Dan yang yang mana rakyat mudah faham. Apa yang dia cuba sebut di sini, dia kata OPR ni, macam saya sebut dulu lah dalam live di FB. Dan saya dulu tak setuju dengan kenaikan OPR ni. Jadi saya pernah buat satu live. Okey, jadi kenaikan OPR ni hanyalah untuk nak mengekang rakyat daripada membeli, nak orang kata apa, nak kontrol kuasa membeli rakyat tu. And so bila OPR naik, maka rakyat akan berkurang untuk membeli. Apabila rakyat kurang untuk membeli, maka orang kata apa, bekalan dalam negara akan bertambah. Apabila bekalan bertambah melebihi daripada penawaran, maka harga akan reduce. Dan juga OPR ni adalah untuk menarik pelabur-pelabur masuk dalam negara kita. Sebab dia akan mendapat keuntungan yang lebih. Bila dia masuk melabur kat dalam negara kita, sebab bila dia memberi pinjaman, kita membayar pinjaman dengan kadar faedah yang lebih tinggi. So dua benda ni. Jadi Prof ni bagi tahu, dia kata benda ni tidak mungkin berlaku sebab kesan dia adalah kesan yang lebih teruk berbanding daripada apa yang dikatakan oleh pihak bank. Dia mengatakan bahawa jika OPR dinaikkan, maka rakyat akan hilang kuasa membeli. Rakyat akan hilang kuasa membeli, di mana sekarang ni kos kenaikan sara hidup mereka ni mula meningkat. Dan disebabkan oleh kenaikan OPR ni juga, peniaga-peniaga dia tidak boleh mengembangkan perniagaan dia. Sebab dia terpaksa membayar hutang yang lebih tinggi. Dan dia juga mengatakan bahawa sekiranya OPR dinaikkan, maka orang tidak akan membeli kereta, rumah, dan akan memberi akan memberi kesan impact kepada ekonomi di dalam negara kita. Di mana otomotif dan juga perumahan ini adalah dia panggil apa ni? Adalah satu yang penting untuk merancangkan ekonomi negara kita. Dan kenaikan OPR ni juga sebenarnya akan menaikkan sewaan rumah. Bila tuan rumah dia kena bayar rumah tinggi, maka dia akan naikkan sewa rumah, sewa permis perniagaan dan sebagainya. Maka rakyat terpaksa menanggung sewa rumah yang lebih tinggi. Dan dia juga terpaksa, kalau dia berniaga, dia terpaksa menaikkan harga makanan dia. Disebabkan oleh sewa kedai dia tu semakin tinggi. Inilah kesan yang diberitahu oleh pakar ekonomi. Okey, saya baca yang kedua juga. Yang kedua,
Yang kedua adalah daripada pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, Prof Madya Dr. Irwani Shah Zainal Abidin. Dia mengatakan bahawa keadaan kos sara hidup masih lagi meningkat secara mendadak dan begitu menyeksa rakyat, dan kenaikan OPR akan menambah lagi derita rakyat yang teramai. And Malaysia, isu utama negara adalah berkaitan dengan kos sara hidup yang mencanak naik. Saya berpendapat OPR tidak perlu dinaikkan buat masa ini. Apa yang perlu dilaksanakan kerajaan untuk mengelakkan ramai diisytiharkan bankrupt adalah dengan membiarkan mereka terus berbelanja, bukannya berjimat. Jika kerajaan berbelanja, duit akan mengalir kepada rakyat di dalam banyak segi. Aktiviti, program ataupun projek kecil-kecilan yang akan menjana kepada ekonomi rakyat. Ini daripada UUM. Yang ni pula daripada pengarah program MBA, Business School, and Prof Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dia mengatakan bahawa kenaikan OPR tidak akan menjejaskan bank-bank dalam negara kita kerana mereka sering mencatat keuntungan berbilion-bilion ringgit walaupun semasa pandemik dan krisis ekonomi sepanjang tempoh 2 hingga 3 tahun ini. Malahan keuntungan berbilion-bilion dinikmati semasa OPR pada kadaran 3.25% sebelum pandemik dan juga OPR 1.75% semasa pandemik. Oleh itu, tidak ada kesan secara langsung kepada bank yang bank dalam negara kita, bank komersial, kerana kadar OPR masih rendah berbanding sebelum pandemik. Dan dia mengatakan Malaysia perlu menjadi negara mesra pelabur, bukan membuat polisi semata-mata menaikkan OPR untuk menarik pelabur daripada segi keuntungan semata-mata. Ini adalah 3 pakar ekonomi yang menyebut tentang OPR. Dan saya nak quote juga kenyataan daripada Perdana Menteri kita yang dikatakan pakar ekonomi terbaik dunia dan yang dikatakan sebagai Menteri Kewangan terbaik dunia. Sebelum pilihan raya ke-15 dan semasa Anwar menjadi pembangkang, dan semasa dia duduk di atas pentas pembangkang, pakar ekonomi kita kata apa? Kerajaan yang ada sekarang ini menterinya bodoh, menterinya bangang, menterinya tak sekolah. Sebab apa? Menaikkan OPR. Menaikkan OPR. Dan bila dia menaikkan OPR, maka apa? Maka dia akan menekan rakyat. Anwar sebut, menekan rakyat. Rakyat susah, saudara semua. Kos sara hidup meningkat. Sewa rumah naik, kereta naik, nak beli makan tak cukup disebabkan Tengku Zafrul yang bangang. Rakyat di bawah ini sentiasa tertekan. Kalau saya jadi Perdana Menteri, semua masalah ni akan selesai. Tapi apabila wartawan bertanya kepada Anwar Ibrahim, wartawan tanya kepada Anwar Ibrahim, bagaimana tentang OPR? Anwar jawab apa? Anwar jawab, wewenang bank negara. Dan puak-puak daripada Pakatan Harapan. Pun memberitahu bahawa membuat penerangan kepada rakyat. Anwar bagi tindakan yang tegas kepada bank negara. Jangan ambil tindakan sewenang-wenangnya. Kepala otak kamu. Sejak bila wewenang ni maksudnya jangan ambil tindakan sewenang-wenangnya? Wewenang ni maksudnya itu adalah kuasa bank negara, bukan kuasa saya. Anwar jawab kepada wartawan. Bukan Anwar kata, bank negara jangan ambil tindakan yang sewenang-wenangnya untuk menekan rakyat. Anwar negara kata itu adalah kuasa. Ini adalah tindakan bank negara. Wewenang bank negara. Ini adalah tindakan kuasa bank negara. Bukan kuasa Perdana Menteri. Jadi kita nak tanyalah, dulu yang kamu kata, kalau kamu jadi menteri, kalau kamu jadi Perdana Menteri, kamu akan pastikan OPR ni rendah supaya rakyat tidak tertekan dan sebagainya. Hari ini 3 pakar ekonomi dalam negara kita. 3 pakar ekonomi dalam negara kita menjelaskan bahawa tidak wajar untuk pihak bank menaikkan OPR pada bulan Januari ini. Dan mereka juga mengatakan bahawa bank telah pun mengambil keuntungan yang berlebihan. Dan mereka juga mengatakan bahawa kenaikan OPR akan menekan rakyat dan hampir berpuluh ribu rakyat akan bankrupt dan di antaranya adalah orang muda. Dan saya membawa suara anak muda, saya mendesak kepada kepimpinan yang ada hari ini di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tunaikan janji kamu. Tunaikan janji kamu kepada rakyat. Jangan nak jaga bank semata-mata. Jangan nak kata ini wewenang bank negara. Ini adalah wewenang Menteri Kewangan. Menteri Kewangan mempunyai hak
Menteri Kewangan mempunyai kuasa. Tambah pula kamu adalah Perdana Menteri. And kamu boleh memberi arahan kepada MOF. Silap pula dah. Kamu boleh memberi arahan kepada Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Suruh Menteri Kewangan Anwar Ibrahim bercakap dengan Bank Negara. Jangan tekan rakyat dan jangan naikkan kadar OPR. Bank telah pun membuat keuntungan yang berlebihan. Rakyat sekarang ini tengah tertekan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Okey, saudara. Saya baca komen tak? Kata baca suara anak muda. Syafiq jarang tak padu. Buat bank sendirilah ya. Wewenang kan? Wewenang. Itulah orang Pakatan Harapan. Pagi tadi saya dengar. Mereka duk cerita. Mereka buat video kan? Mereka tak faham kataan wewenang ni mana apa. Mereka buat video. Anwar Ibrahim telah pun memberitahu kepada Wang Negara dan kepada Bank Negara. Jangan kamu ambil tindakan sewenang-wenangnya. Saya tepuk dahi. Saya kata, hampa ni faham tak faham? Hampa duk sembang kata PKR ni satu bahasa yang tinggi dan sebagainya. Bang Cikgu Izzat. PKR ni adalah satu menggunakan bahasa yang tinggi dan sebagainya. Lepas tu, hampa pun tak faham apa makna wewenang ni. Buat malu ke orang lah. Dan sebagainya, tuan-tuan. Dulu Bang Noi yang duk tentang OPR, betul. Bang Noi yang duk tentang OPR. Tetapi dia sekarang ni menyokong kepada OPR. Okey, tuan-tuan. Kalau kita tengok di sini, tuan-tuan. Apa sahaja formula yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim sekarang. Kalau tuan-tuan tengok semasa Astro Awani tanya dia pun dia tak boleh jawab. Antara beberapa benda lah. Isu kenaikan. Bahasa dia hanya babi je faham. Cikgu Izzat ni jarang saya tengok komen macam ni. Marah betul tu. Aduh, saya tak pernah tengok Cikgu Izzat komen tu. Minta maaf, okey. Formula Anwar sekarang akan merosakkan ekonomi negara dengan menambah beban kepada pemain industri dan mengurangkan kuasa membeli rakyat. Apa yang Anwar cuba buat sekarang ini sebenarnya rakyat melihat beliau hanya pandai berkata-kata tanpa membuat sebarang kerja yang sepatutnya. Kalau kita lihat hari ini, saudara. Dekat sini ada banyak bukti untuk saudara semua tengok. Di negara Indonesia hari ini, apabila dikatakan Indonesia bakal menghadapi kekurangan minyak sawit dalam negara mereka. Sebelum ni bila kita cerita, ada setengah puak PH tak percaya. Dia berkata melibatkan perjanjian di antara negara dan sebagainya. Jadi saudara tengok, tindakan yang diambil oleh Indonesia, dia mengatakan bahawa apabila tibanya musim Aidilfitri dan juga bulan Ramadan, sawit dalam negara mereka akan berkurangan. Maka Perdana Menteri di Indonesia telah pun mengeluarkan satu arahan untuk memastikan supaya jaminan makanan dalam negara mereka itu terjamin. Itu dinamakan sebagai keterjaminan makanan tu. Macam kita ada menteri keterjaminan makanan, tapi dia tak jamin. Jadi tindakan yang diambil oleh Indonesia hari ini adalah untuk mereka mengurangkan ekspor dan meletakkan kadar ekspor minyak sawit pada kadar yang tertentu supaya bekalan minyak sawit dalam negara mereka ni bertambah. Saya nak tanya, Malaysia hari ni buat apa? Kita masalah telur, masalah orang kata apa? Ayam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita ekspor pergi ke Singapura. Sebab kita hantar ke Singapura. Tapi bila kita suruh Menteri Keterjaminan Makanan untuk jaga food security dekat dalam negara kita, alasan yang diberikan oleh menteri adalah tak boleh. Sebab ni melibatkan perjanjian negara-negara dan sebagainya. Kita tanya, semalam dalam live saya tanya, semalam kita kita tunjuk bukti Ronald Kiandi pada ketika itu menyekat menyekat sepenuhnya ekspor telur dengan ayam pergi kepada Singapura. Ronald Kiandi sekat pada waktu itu. Sebab apa pada waktu itu boleh? Sebab apa sekarang ni tak boleh? Ini yang jadi masalahnya. Sebab menteri kita tak tahu nak buat kerja. Dia tidak tahu nak menggunakan kuasa dia sebagai seorang menteri, dan dia bagi tahu masalah ayam dan telur akan selesai dalam tempoh masa 6 bulan lagi. Saudara semua, saya nak bagi tahu. Di Singapura, orang Singapura tak ada masalah telur. Orang Singapura boleh menikmati makan
orang kata apa, bermacam-macam lah. And sebab apa? And dekat negara mereka bukan ada ladang ayam pun. Dekat negara mereka bukan ada ladang telur. Tapi mereka telur mereka and bukan putus pun. Sebab apa? Sebab semuanya datang daripada kerajaan Malaysia. Malaysia supply telur kat mereka. Malaysia supply ayam dekat mereka. And jadi mereka menikmati semua tu. Di Malaysia, rakyat tak boleh makan telur, tak boleh nak makan ayam dan sebagainya. Jadi tindakan ini tidak dibuat oleh menteri sekarang ni. Dan kalau tuan-tuan tengok apa yang saya kata tadi, Anwar Ibrahim ni dia menambah beban saja kepada rakyat. Dan dia juga menambah beban kepada pemain industri yang menyebabkan kepada peningkatan kos sara hidup rakyat. Rakyat tertekan. Harga barang dalam supermarket hari ini naik 10 hingga ke 15%. Rakyat tak mampu nak beli dan sebagainya. Saya ambil kod satu hujah daripada penganalisis Kenanga Research. Dia nama dia Ahmad Ramzani Ramli. Dan dia mengatakan bahawa pemberian subsidi akan membantu mengurangkan tekanan inflasi. Tapi masalahnya dalam negara kita tak berlaku benda tu. Kita tengah inflasi tengah naik, Perdana Menteri duk bincang macam mana nak tarik inflasi. Masa dalam Esro Awani tadi saudara semua. Dalam Esro Awani apabila panel tanya kepada Anwar berkaitan dengan minimum wage, dia tak boleh nak jawab. Sebab apa dia tak boleh nak jawab? Dia tukar pergi ke cerita lain. Kalau saudara semua lihat sendiri, Anwar jawab tak pasal minimum wage. Anwar tak jawab. Sebab apa dia tak jawab? Sebab dia tidak stand atas prinsip dia. Janji Pakatan Harapan adalah untuk mengekalkan dan menambah pendapatan rakyat. Tetapi bila Anwar jadi kerajaan, habis pekerja-pekerja LSDN, semua dia pecat. Dan juga minimum wage daripada 1,500 dikurangkan. Inilah kerajaan yang ada sekarang ni. Dan industri habis naik ni, elektrik naik 44% dan sebagainya. Kalaulah tuan-tuan Anwar ni jadi Perdana Menteri lebih daripada 22 bulan, saya ingat lebih ramai rakyat yang mati. Tuan-tuan boleh tengok ekonomi teruk, pelabur tak mau main masuk dalam negara kita. Sebab apa? Politik pun bukan stabil, tak stabil. Tidak ada kestabilan. Gaduh sana sini, Melaka tukar kerajaan, Sabah tukar kerajaan. Lepas tu apa lagi tuan? Harga barang meningkat, rakyat tak ada kuasa membeli. Mana ada pelabur nak datang melabur kat negara yang macam ni? Kalau Anwar jadi Perdana Menteri lebih daripada 22 bulan, saya rasa rakyat Malaysia ni silap hari bulan mati. Dengan ekonomi yang makin teruk dan sebagainya. Okey saudara semua, ada soalan tak? 1.5K, terima kasih. Lencun kena kencing. Kami okey je. Okey tu sebab dapat duit. Okey tu sebab dapat duit daripada geng-geng Anwar dan sebagainya. Okey tuan-tuan, tak stabil punca hampa lah. Semua salah kami. Semua salah PN, bukan salah PN yang bergaduh di antara hampa. GRS dengan Pakatan Harapan, BN dengan Pakatan Harapan. Sebab apa semua nak kata kepada Perikatan Nasional. Tu dia kata rindu tuan-tuan. Bukan kerajaan perpaduan, ni kerajaan tidak ada hala tujuan. Betul saudara semua. Tapi nasib baiklah kita nampak kerajaan hari ni tak berapa nak lama dah. Satu-satu akan runtuh. Hari ni Anwar kata apa? Anwar kata jangan risau. Dia punya kepimpinan dia stabil. Hajiji stay sebagai ketua menteri. Tak sampai berapa jam. Anwar keluar kenyataan tu. Bung Mokhtar buat kenyataan malam tadi yang mana menarik sokongan kepada Ketua Menteri Hajiji. Jadi saudara semua, ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak ada power. Perdana Menteri tidak boleh mengawal MP-MP. MP-MP tak dengar kepada Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri hari ini duduk kat atas tu buat apa? Orang tak dengar cakap dia. Saudara, saya nak bagi tahu, silap hari bulan UMNO pun boleh keluar macam tu ya. GPS boleh keluar, JRS boleh keluar. Dan kita harap benda tu berlakulah supaya apa? Supaya rakyat hari ini dia punya daripada sudut sosialnya, daripada sudut orang kata apa, bantuan kos hidup dia dan sebagainya boleh dikurangkan. Bila Anwar jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan, rakyat teruk. Duk ingat nak senang, tapi gagal teruk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi tengoklah dia buat live. Esok tu dia nak pergi Indon tu, saya malah nak cakap lah, saya rasa rakyat Malaysia pun akan pergi bubuh hashtag macam-macam dekat dalam page Presiden Indonesia.
Silap hari bulan mereka akan pibuh tu. Kerajaan gagal ke kerajaan apa ke. Saya tak tahulah kan. Sebab apa dulu orang Pakatan Harapan buat macam tu. Masa zaman Muhyiddin Yassin dulu. Kan, orang Pakatan Harapan pergi serang tu. Sampai ke Indonesia tu. Type macam-macam tulis. Kan, kerajaan gagal dan sebagainya. Saya takut rakyat Malaysia akan balas dendam. Rakyat Malaysia akan pergi buat balik kat Bang Non kita. Esok dia pergi Indon kan. Dia pergi Indon besok. Kan, page Indonesia. Bawa naik saja. Kan, orang semua pergi bubuh kat dia. Kan, orang semua pergi bubuh kat situ. Not my PM. Apa dah dengan muka dia? Kan, not my PM. Okey, saudara semua. Hebat Anwar. Pelabur banyak masuk. Pelabur banyak mana masuk tu. Saya nak tahu boleh bagi statistik tak? Memandai je cakap gagal. Memang gagal bang Kan, bukan saya nak kata. Semua orang kata. Semua ni saya bagi tahu tadi profesor-profesor ekonomi semua. Kan, menunjukkan rasa ketidakpuasan hati mereka. Kan, kepada Anwar Ibrahim. Dan menunjukkan bahawa ini adalah kerajaan yang ternyata gagal. Kan, dengan kenaikan kos sara hidup. Kan, kenaikan tarif elektrik dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kepada saudara satu fakta. Sebab apa kita concern berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik kepada industri. Tuan-tuan boleh pergi rujuk dekat dalam satu website dipanggil sebagai globalpetroprice.com. And dia tulis tentu electricity price and untuk rujukan kepada bisnes-bisnes lah pelabur yang nak datang kat dalam sesuatu negara tu. Tuan-tuan boleh baca kat sini. And pelabur memilih untuk melabur dekat negara Indonesia sebab apa? Sebab dia punya tarif industri dia sangat rendah berbanding dengan Malaysia. Di Indonesia dia punya elektrik dia 0.072 US dollar per per kilowatt hour. Di Malaysia and 0.101 US dollar per kilowatt hour. So depa ada data kat situ. So depa bagi kat sini tuan-tuan boleh tengok. And banyak pelabur-pelabur yang mereka nak buka industri, mereka akan pilih pergi pada Indonesia. Indonesia saya nak bagi tahu pada saudara semua, and tarif elektrik industri dia, and kalau nak berbandingkan dengan dia punya satu lagi dia panggil domestic user, and dia punya industri dia rendah sikit. And sebab apa? Dia nak merancakkan ekonomi dia. And dia nak bagi pihak industri ni mai banyak kat dalam negara dia. Dan bila dia tak kenakan kos yang terlampau dekat pihak industri, maka pihak industri akan banyak main negara dia dan akan menurunkan harga untuk dinikmati oleh rakyat negara dia. Inilah yang dibuat oleh kerajaan Indonesia. Ni semua orang boleh pergi tengoklah dekat situ. Yang ni kena rajin membaca sikit. So di Malaysia, apabila Anwar menaikkan 44% tau, bukan dia naikkan 10%. Terima kasih yang mana belum follow lagi di FB tu, sila-sila follow lah. Terima kasih jadi Anwar ni, dia bukan buat naik 10% saudara. Dia bawa naik 44%. Bila dia bawa naik 44% tarif elektrik, apa yang saya risau, pelabur-pelabur akan keluar. Pelabur akan keluar. Sebab tu yang dia nak naikkan OPR tu, supaya dia nak dapat menarik minat pelabur dan sebagainya. Tapi industri ni, dia bukan tengok OPR. Saya ni, lagi setahun tuan-tuan, saya rasa di dalam tahun ni, pelabur akan lari daripada negara kita. Ramai akan tumpu pada Indonesia. Dan Anwar akan bagi alasan, dia kata apa? Indonesia ni ada buat bandar yang baru di Kalimantan Utara yang akan menyebabkan ramai orang akan pergi dekat situ. Dia akan bagi alasan tu lah. Ataupun Anwar yang ni saudara tengok. Anwar akan bagi alasan bahawa terpaksa menanggung beban daripada kerajaan yang terdahulu. Anwar akan bagi alasan apa? Anwar akan bagi alasan, dia kata kerajaan yang terdahulu punya silap. Ni saudara boleh tengok sendiri. Tuan-tuan semua boleh tengok. Macam tu jugalah dengan RTB, rancangan Tempatan Banjir yang dia jawab tadi. Dia arahkan supaya disemak semula dan melakukan penyematan. Saya nak beritahu pada saudara semua, dia tak semak pun. Sebab apa saya kata dia tak semak? Sebab projek itu di bawah belanjawan, rancangan Tempatan Banjir 2030. Rancangan dalam long term punya rancangan. Dan dia belum diletakkan satu bajet yang mana Tunku Zafrul belum lulus lagi bajet tu. Kalau bajet tu tak lulus, macam mana Anwar jimat bajet tu? Dia jawab dekat dalam Esro Awani yang mengatakan bahawa dia melakukan penyematan terhadap rancangan Tempatan Banjir. Ni bohong ya. Macam tu juga dengan kereta. Dia kata dia tidak membenarkan timbalan menteri dan menteri kenderaan benda tu. Benda ni telah dijawab oleh pegawai Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri.
Yang bagi tahu kata apa? And memang lazimnya daripada kerajaan yang terdahulu pun, and yang sebelum-sebelum ni pun tidak ada peruntukan untuk kenderaan untuk menteri dan juga timbalan menteri dan sebagainya. And semua dia wayang saja. Anwar tak ada buat apa pun. Dia cuma wayang saja. And ini yang rakyat kena nampak. Sebab itu dalam Ishraq Awani tadi, dia tak ada bagi satu penyelesaian pun. Tidak ada satu penyelesaian yang boleh menyebabkan rakyat lega. And bantuan kepada rakyat pun tak ada. Zero. And bantuan kepada rakyat pun tak ada. Saya tak tahu nak kata lah. Yang sekolah ni ada orang dapat dah. Macam mana nak dapat tu? Saya pun tak tahu. Ni anak sekolah 4 hari diam macam tu ya. Dia tak ada kata dapat 150 pun. And okey tuan tipu. Tipu tak apalah. Sebab anda seorang je rasa saya tipu. And orang lain tak rasa tipu. Kalau nak ceritalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya nak tanya tuan-tuan, grant khas prihatin lulus bila? Tuan-tuan nak tahu saya cakap betul ke tak lah. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Tan Sri ni dia banding dengan Anwar Ibrahim. Ni jarak dia. Ni jarak dia. Tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin meluluskan bantuan kepada rakyat 14 hari lepas dia jadi Perdana Menteri, lulus grant prihatin. 21 hari lepas dia jadi Perdana Menteri, lulus prihatin tambahan untuk membantu peniaga-peniaga kecil. Dalam tempoh sebulan dia jadi Perdana Menteri, dia dah buat keputusan semua, melibatkan kesihatan rakyat, melibatkan kebajikan sosial rakyat, melibatkan pendidikan, semua dasar dah lengkap. Beza dia apa saudara saya nak kata? Sebab apa saya kata antara ni mana hebat? Tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri without manifesto. Tak ada manifesto. And semua kerajaan runtuh. And dulu Anwar bergaduh dengan Tun Mahathir, suruh Tun letak jawatan, Tun letak, lepas tu orang ni tak mau sokong Tun, kawan tu tak mau sokong Anwar. Lahir kali semua sokong kepada Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia pun terkejut jadi Perdana Menteri. Dengan manifesto tak ada, dengan perancangan tak ada, tapi dia boleh takbir negara dengan baik. Ismail Sabri pun sama. Ismail Sabri Menteri Pertahanan, dia pun tak rancang dia nak jadi Perdana Menteri. And ada MP daripada UMNO 15 orang tarik prom jatuh, dia pun tak tahu. And depa kata depa tak mau sokong Muhyiddin Yassin. And UMNO kata depa tidak boleh memberi sokongan kepada Bang Non kita. And so runding Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri without manifesto. Tapi kerajaan hari ni ada manifesto. Depa bawa manifesto tu manifesto BN ada, manifesto PH ada, manifesto semua ada. Depa dah tahu apa yang depa nak buat. Tetapi kalau kita tengok hari ni, satu manifesto depa tak laksanakan. Nak kata kekalkan gaji minima, nak naikkan gaji minima, turun gaji minima. 1,500 lagi turun ke bawah. Nak kata nak bantu rakyat supaya tidak terkesan dengan kos sara hidup. Hari ni rakyat kena peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Nak kata nak kurangkan OPR naik. Nak kata kurangkan minyak. Minyak mana turun RM1.50 pun, duduk RM2 lebih juga. Minyak masak adalah turun sikit. Baguslah tu dengan tol. Lepas tu apa lagi? Depa ni semua ada dah perancangan. Mana perancangan depa? Jadi adakah manifesto mereka ni hanya menipu rakyat semata-mata? Jadi kita tak nampak apa yang mereka buat. Sebab tu saya kata nak bandingkan dengan Tan Sri dengan mereka. Tan Sri 2 kali ganda lebih baik sebab dia mentadbir kerajaan di saat dia tidak ada perancangan dia nak buat apa. Tetapi dia boleh buat macam-macam untuk rakyat. Ni yang kita nak, pemimpin yang macam ni. Meter turun, bukan meter turun. Jiran bising. Kuat sangat suara dia kata. Okey, soalan Bang Anwar PM terbaik di dunia untuk melingkupkan rakyatnya. Itu betul. Kalau untuk melingkupkan rakyat dia, itu betul. Gaji di bawah 1,200. Bukan 1,200, di bawah sekarang ni. OPR naik lagi. Itulah pasal dia. Kak duk cerita pasal OPR naik lah ni kak. Kerajaan tumbang, tak stabil. Sekejap RTS dengar cerita bulan 2 ni minyak naik. Confirm lah harga minyak dunia naik.
Pasal minyak ni saya cerita tuan. Lagi saya cerita. Kerajaan pandai berucap ni tapi tak pandai ni. Media dengar suara rakyat tu best ya. Dia mendengar kepada permasalahan rakyat. Ni ada hashtag letak jawatan lah. Esok hamba pergi dalam page Indonesia. Pergi boy banyak sikit. Esok dia pergi Indonesia esok. Ni mereka duk tanya ni pasal 92.5 bilion. Saya dah jawab dah tadi. Dia bagi duit kepada parti mana? Siapa yang kena tahan tu? Adakah kontraktor dari PN? Awak yang mereka duk kata PN ni. Kalau kata kena saman esok, boleh jawab tak? Switch tak on tu, Fik? On. Semua switch on. Tiga kali dah naik OPR, betul ya? Ni, mana ada orang PKR yang nak terang pasal kat kita, cerita pasal 92.5 bilion ni? Cuba main cerita kat kita. Main cerita kat kita, siapa yang kata orang PN ni, apa duk percaya cakap Azman tu? Azman tu, tak silap bilang kena saman tu. Itu seorang dah kena dah. Ni besok nak kena report. Besok saya akan buat report di Dan Wangi ya, saudara semua. Kita minta untuk kawan-kawan kita untuk support. Negara pengeluar petroleum. Muhyiddin duk bagi projek kat anak menantu. Jawab Ustaz. Anak menantu mana? Sebut nama anak dia, sebut nama menantu dia yang dapat projek. Jangan kata Anwar sebut dalam Dewan Rakyat. Anwar sebut dalam Dewan Rakyat sebab apa Anwar sebut dalam Dewan Rakyat? Sebab di dalam perlembagaan, apa yang disebut di dalam Dewan Rakyat tidak boleh dibawa dalam pertuduhan di mahkamah. Sebab tu dia berani. Cakap luar mahkamah, awak tak cakap luar mahkamah. Okey, tuan-tuan. Siapa Anwar tak cakap dekat luar dewan? Anak menantu mana yang dapat? Anak mana yang dapat? Isap rokok Ustaz tadi. Anak Tan Sri Muhyiddin yang mana seorang yang dapat projek tu? Siapa dia? Nama apa? Menantu dia nama apa yang dapat tu? Yang kata orang PN ni semua bodoh. Nanti buat live masa buat report ya. Kita akan buat live. Ni mana? Duk dengar cakap Anwar tu. Mencerakinkan. Sampai bila nak mencerakinkan ni? Rakyat susah. Rakyat tertekan. Nak cerakin apa banyak-banyak? Tak habis-habis dengan ayat-ayat dia yang berunsur dramatik sangat ni. Tak habis-habis. Duk cerita pasal cerakin, membayangkan. Luar dia cakap kat mana? Bagi rujukan kat kita. Ni tengok tadi. Macam apa nama orang Pakatan Harapan tadi. Amir Selayang debat dengan saya. Dia kata kes Syaril Samad ni tidak dibebaskan dan dilepaskan, tetapi dibebaskan bersyarat. Saya kata kat mana rujukan? Bagi kita buka ni, saya ada lagi satu ni. Buka mai kat saya. Dekat mana? Surat khabar apa? Tajuk apa? Jangan cakap tanpa rujukan. Ni pasal kapal LCS. Pasal kapal LCS, Anwar sebut, yang tadi saya berdebat petang tadi dengan orang Pakatan Harapan. Anwar sebut suruh berhentikan dulu kapal LCS untuk menyiasat. Duk cerita pasal rasuah-rasuah. Ni kapal LCS. Terang-terang. SPRM dah siasat, dah lengkap atas siasatan. Saya bagi rujukan. Sebelum parlimen dibubarkan. Bila nak buat siasatan? Kena rekat Zahid. 11 hari bulan Ogos tahun 2022 dilaporkan dalam berita harian. Ni. SPRM selesai siasat. Tak nampak? SPRM siasatan projek LCS sudah lengkap. SPRM. Bila nak tuduh di mahkamah? Bila nak tuduh di mahkamah? Siasatan dah lengkap dah. Jawapan apa tadi orang Pakatan Harapan bagi tahu?
Oh, dalam siasatan. Tak lengkap lagi. Kamu menipu apa? Rakyat bodoh. Rakyat bodoh kah? Rakyat bodoh kah? Rakyat tak ada rujukan. Nak tengok. Anwar cakap apa? Berhenti. Tadi orang cakap pasal LCS. Kan? Lah ni zaman kita boleh cek. Anwar gesar. Hentikan projek perolehan kapal LCS. Hishamuddin jawab dalam Dewan Negara. Lah ni jadi kerajaan sekali dah. Ni. 5 Ogos. Ogos ni, tengok. Dikata projek LCS bermotifkan politik. Siapa tak bawa ke mahkamah? Sebab apa tak bawa? Sekejap saya tunjuk kat saudara. Sebab apa tak bawa? Laporan PAC pun dah lengkap. Sebab apa tak bawa? Sebab apa kencing rakyat? Sebab apa menipu rakyat? Anwar Ibrahim berani jawab berkenaan dengan LCS. Kita bagi rujukan semua. Sebab apa tak berani bawa? Tuan-tuan pergi dekat dalam laporan dan kira-kira wang negara. Laporan kira-kira wang negara saat duk loading. Tak silap saya muka surat 21. Sebab apa tak berani? Sebab dalam laporan tu sebut surat teguran telah dihantar kepada Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan pada ketika itu. Ini Fahmi Fazil baca. Muka surat 21. Tak silap saya buka. Nama Zahid Hamidi diulang banyak kali kat dalam ni. Okey, muka surat 21. Dan saya tunjuk dulu dekat dalam FB. Laporan PAC. Laksamana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, mantan Panglima Tentera Laut. Untuk makluman, saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU sebanyak 10 surat, kepada Yang Berhormat Menteri 5 surat pada ketika itu. Yang Berhormat Menteri siapa dia? Zahid Hamidi. Yang Berhormat Menteri pada ketika itu siapa dia? Zahid Hamidi. Ini surat laporan LCS. Laksamana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, mantan Panglima Tentera Laut, bagi kenyataan dekat dalam laporan PAC. Untuk makluman, saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU sebanyak 10 surat, kepada Yang Berhormat Menteri sebanyak 5 surat. Apa jadi dengan ni? Apa jadi? Ni baru rujukan. Ini baru rujukan kita bawa. Baru rakyat boleh tengok. Oh, ada rujukan lah. Betul lah apa yang mereka bawa ni. Baru rujukan ni kes lengkap. Kenapa tidak didakwa? Siasatan telah lengkap. Kenapa tidak didakwa di mahkamah? Kenapa diamkan berkaitan dengan LCS? Kenapa nak teruskan projek LCS? Hari itu bagi tahu berbilion-bilion ringgit wang rakyat. Berbilion-bilion wang rakyat telah pun diselewengkan yang sepatutnya dapat membantu kos sara hidup rakyat. Ini kenyataan Anwar dalam Dewan Rakyat berkaitan dengan kapal LCS. Kenapa tak dakwa? Bawa main satu hujah kat Ida. CEO dia orang bising. Nak berdebat dengan kita, bagi tahu Syafiq Halim, jom kita debat. Saya kata nak debat boleh, tapi bawa rujukan. Oh, tak payah ada rujukan, kita sembang je, tengok siapa yang hujah dia paling power. Kata hujah paling power pula otak apa hamba. Kalau tak ada rujukan, itu bukan debat, itu lawan cakap. Lawan cakap tak payahlah. Menteri Pertahanan sekarang kata barang lepas jangan dikenang. Betul? Tok Mak Hassan kata barang lepas jangan dikenang. Kenapa tak buat? Baru ni yang semalam lepas.
And RM1 masuk dalam akaun. Masuk dalam akaun Syarif tak? Masuk. And boleh kata pula diarahkan, pendakwaan diarahkan untuk tidak diteruskan kes. And Peguam Negara beritahu, ya, Datuk Radhi, ya. And Jus McFly, apa nama? Jus McFly lah, MEG. And dalam kes malam, RM1 juta. Oh dah, apa tak dibebaskan? Tak dibebas apa? Kita minta rujukan tunjuk. Okey, baca apa yang hakim sebut. Hakim tanya, kenapa kes Syarif Samad tidak diteruskan? Pihak pendakwa kata telah pun mendapat arahan daripada Peguam Negara supaya kes ini tidak diteruskan. Cakap kena bawa rujukan. MEG. And cakap kena ada rujukan. Jangan cakap tak ada rujukan. Orang PH ni, masalah mereka ni, bila cakap ni, cakap tak ada rujukan, ikut sedap mereka ya. Rakyat ni yang kat bawah ni dah tertekan dan sebagainya. Cerita pasal fakta. Berapa profesor duk tegak kerajaan hari ni. And bukan seorang profesor. Duk bagi tahu kata, oh Perdana Menteri ni, Perdana Menteri ekonomi terbaik dunia. Dia belajar pengajian Melayu, bukan dia belajar ekonomi. Kalau dia belajar ekonomi, kita yakinlah yang mengatakan dia ada ni. Dia bukan belajar dalam bidang ekonomi. Rafizi pun bukan bidang ekonomi, dia accountant, accountant. PN terbaik, ya, Ketua Bahagian Pokok Senar kita ada di sini. Kes Zahid awak lepas semua profesor daripada PN. Bukan profesor main daripada ni lah. Profesor mana ada kerajaan semua. Kalau profesor tu bawa kenyataan sokong Anwar, maka profesor tu adalah orang yang betul daripada pihak universiti. Kalau profesor tu menentang pada Anwar, jadi dia bubar. Tu macam dululah. Majlis Profesor Negara dibubarkan sebab apa? Majlis Profesor Negara dibubarkan disebabkan bercanggah pendapat dengan Kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Apabila salah seorang daripada profesor di dalam NPN mengeluarkan kenyataan bahawa SST will leading back to the black economy. Kenyataan dia tu. And SST akan menyebabkan kepada ekonomi gelap. Kena bubar tu NPN. Sebab apa dikatakan Majlis Profesor Negara tidak bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan? Bubar tu NPN pada waktu tu. Jadi kita biasa dah, kita tahu lah yang mana profesor yang bawa keluar kenyataan yang tak sama dengan mereka, semua mereka pecat lah. Macam tu juga dengan pengarah pengurusi TNB hari ni. Dia dipecat sebab apa? Dia dipecat disebabkan dia tidak menghadiri majlis Anwar Ibrahim masuk pejabat sebagai Perdana Menteri. Bukan dia ada masalah daripada sudut rasuah, bukan dia ada masalah daripada sudut integriti, no. Dia dipecat dan dia arahkan untuk berhenti disebabkan dia tidak menghadiri majlis Perdana Menteri. Inilah satu benda yang paling bodoh yang berlaku dalam negara kita. Kalau orang tu sakit perut, kalau orang tu demam, kalau orang tu ada masalah dan sebagainya, sebab tak hadir majlis Perdana Menteri, ya, kena lucut jawatan. Agong ajak gabung, kau sombong. Bagi fakta di mana Agong suruh gabung tu. Bagi rujukan, tahu mana? Bila sebut nama Agong, kena ada rujukan. Saya cukup suka kalau orang Pakatan Harapan nak berdebat dengan saya perlembagaan. Sebab saya interest dengan perlembagaan ni. Saya suka. Dan saya suka juga yang berkaitan dengan pembentukan negara Malaysia ni. Sebab saya ada credibility untuk bawa hujah tu. Jadi saya suka tang mana Agong suruh untuk bergabung tu. Tang mana Agong kata suruh Anwar jadi Perdana Menteri dan kita bersama-sama. Suruh semua sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Dekat mana? Bawa satu kat saya titah diraja tarikh bila? Saya nak satu titah diraja di bawah para yang keberapa bertarikh bila yang Agong kata semua parti kena sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Dekat mana? Jadi janganlah main petik nama Agong kalau tak tahu cerita. Jadi semasa pilihan raya selepas PRU ke-15 tidak ada satu parti yang menang. Ni saya cerita. Tidak ada satu parti yang menang. Kemudiannya Speaker Dewan Rakyat pada ketika itu mengeluarkan surat supaya ketua parti membawa SD yang telah ditanda tangani oleh ahli parlimen selaras dengan perkara 43.2A perlembagaan. Apa dia perkara 43.2A? Perkara 43.2A adalah prosedur bagaimana seorang Perdana Menteri itu dilantik. Perkara 43.2A menyebut bahawa seorang Perdana Menteri
Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dan maka kat situ menyebut bahawa yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mendapat sokongan majoriti mendapat kepercayaan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat. So macam mana nak membuktikan? Nak membuktikan melalui ASD. Dan kita ambil rujukan daripada mana? Kita ambil kes rujukan dia Adibero vs Akintola. Dan di dalam parlimen di Nigeria. Dan kemudiannya dibawa dalam kes Stephen Kalong-Ningkan vs Tun Haji Abang Openg pada tahun 1966. Dan kemudian rujukannya adalah kes Zamri Abdul Kadir lawan dengan Nizar Kamarudin pada tahun 2009. Ini tiga-tiga rujukan kes yang menyebut tentang kepercayaan kepada seorang Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Dalam ketiga-tiga kes ini menyebut tentang SD. Dan mesti ada sokongan berbentuk SD. Maka pada ketika itu Tan Sri himpunlah, dia ada 115 orang. Dan memang ada 115. Sekarang ni apa nama Banon kita ada tak? Banon kita tidak ada sokongan majoriti. Dan dia tidak ada sokongan majoriti, maka dia minta pada waktu itu Zahid minta untuk buat penangguhan. Apabila Zahid minta buat penangguhan, maka dikatakan bahawa ada konflik dengan anti lompat parti dan sebagainya. Sebab anti lompat parti memberi kebenaran kepada ketua-ketua parti untuk menentukan sama ada mereka menyokong ataupun tak menyokong pada seseorang itu untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab tu Yang di-Pertuan Agong memanggil kepada semua ketua parti, panggil Tan Sri, panggil Anwar, mencadangkan supaya untuk semua parti ni menubuhkan yang dipanggil sebagai National Unity Government. National Unity Government ni rujukannya boleh tengok adalah apabila sesebuah negara berlakunya peperangan ataupun konflik ekonomi, ataupun kita ambil kat negara kita tak silap saya selepas daripada krisis tragedi 1969 tu, pada waktu tu Tuan Razak dia pernah menguasai kerajaan yang tanpa majoriti lah, boleh dikatakan sebagai kerajaan perpaduan pada waktu itu, yang mana berfungsi semata-mata untuk mentadbir negara, tetapi tidak ada pembangkang pada ketika itu. Cuma pada waktu Tun Razak tu berlakunya darurat. Kalau nak ambil simple, kita ambil rujukan negara-negara lain lah. Jadi itu yang Agong cadangkan. Dan Agong tak kata pun kena sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Hujah ni dibawa oleh orang Pakatan Harapan yang kata Agong suruh sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ni bohong ya. Jadi selepas berbincang tu barulah tentu siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi Tan Sri Muhyiddin kata, buat apa kami nak pergi duduk dengan geng-geng penyamun dan sebagainya. So dia tidak menyokong kepada kerajaan perpaduan sebab dia dah ada 115 majoriti. Dia memang dah ada 115 majoriti tersebut. Maka selepas daripada itu Anwar sepatutnya bila kita masuk tender, yang ni Anwar sahkan. Anwar sahkan mengata dia telah pun bila kata round pertama Tan Sri menang. Round kedua runding, round yang seterusnya dia menang. Lepas tu Anwar berunding dengan parti-parti ni, ketua-ketua parti ni. Apa rundingan dia buat, itu kita tak pastilah, yang menyebabkan mereka ni boleh sokong pada Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Jadi semasa Anwar disokong jadi Perdana Menteri, Anwar hanya disokong oleh ketua-ketua parti. Pada waktu tu Agong panggil 30 orang daripada UMNO. Mana main 30 orang pun, main berapa orang saja. Dia disokong oleh ketua-ketua parti. Sebab tu Agong kata, Agong bertitah di bawah titah dia yang terakhir selepas dia buat dengan mesyuarat dengan Majlis Raja-Raja Melayu untuk membincangkan berkenaan dengan benda ni. Agong bertitah bahawa dia telah pun menggunakan kuasanya di bawah perkara 42A. Perkara 42A ni adalah yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicaranya pada melaksanakan fungsinya untuk melantik seorang Perdana Menteri. Ini perkara 43.2A. Perkara 42A. Perkara 40 ni menyebut bahawa yang di-Pertuan Agong haruslah bertindak mengikut nasihat. Tetapi 2A ni menyebut yang di-Pertuan Agong bolehlah bertindak mengikut budi bicaranya pada melaksanakan fungsinya, iaitu melantik seorang Perdana Menteri. Dan selepas itu Agong cakap apa? Dia telah pun melantik Anwar Ibrahim di bawah perkara 43.2A. Perkara 43.2A macam saya sebut tadi lah, sebab dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi ini bukan kerajaan perpaduan. Sebab itu apabila berada di dalam parlimen, apabila Lim Guang Eng mengatakan bahawa Agong yang menyuruh supaya kerajaan ini ditubuhkan, pada waktu itu Ronald bangun. Ronald dengan Awang Hashim bangun. Dia kata tidak ada satu pun di dalam titah yang di-Pertuan Agong
menyebut tentang kerajaan perpaduan. Agung mengatakan bahawa Agung melantik Anwar Ibrahim kerana telah pun mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen yang menyokong dia, iaitu 148 ahli parlimen. Yang tu kita tak tahulah macam mana mereka manipulate tu, mereka bawa apa kat yang betul Agung tak tahu. Tapi Agung lantik tu sebab ada 148. Jadi kerajaan hari ini dipanggil sebagai Kerajaan Pakatan Harapan, bukan Kerajaan Perpaduan. Jadi untuk lari daripada penyokong-penyokong tak sokong pada mereka, contohnya BN. BN dia tak mau penyokong dia lari daripada dia, so dia gunakan perkataan Kerajaan Perpaduan. Sedangkan BN memberi sokongan kepada Anwar, BN memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, maka kerajaannya adalah Kerajaan Pakatan Harapan. GRS memberi sokongan kepada Kerajaan Pakatan Harapan, maka kerajaannya adalah Kerajaan Pakatan Harapan. GPS memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, maka nama kerajaan ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab Anwar mendapat sokongan daripada parti-parti lain untuk membentuk sebuah kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Pakatan Harapan. Simple lah. Jadi kalau nak lawan hujah saya, bawalah perlembagaan. Dekat mana yang mengatakan bahawa Kerajaan Perpaduan, bawalah perlembagaan. Dekat mana yang ada menyebut tentang sahnya, ada keabsahannya tentang kerajaan kerajaan perpaduan dan sebagainya ni. Jadi bawa hujah tu untuk lawan dengan saya. Saya anytime anywhere, tak ada masalah. Okey tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok MOU tu tidak sah. Sebab apa saya kata MOU tidak sah? MOU ni dia bercanggah dengan perlembagaan. Daripada segi lompat parti boleh, tapi daripada segi sokongan kepada Perdana Menteri tak boleh. Sebab dalam perlembagaan rujukannya ada dua. Ada dua, 434 dan juga 432A. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Kalau ni soalan kalau ada pakar undang-undang kat sini kan, nak pergi tanya Prof Syam Rahayu ke apa ke. Okey, tolong tanya satu soalan ni. Yang ni soalan yang saya tak dapat rungkaikan. Sekiranya mengatakan bahawa anti lompat parti ini memberi kuasa kepada ketua parti untuk menentukan sokongan kepada Perdana Menteri, soalan saya satu ya. Soalan saya, apabila berlakunya motion of confidence di dalam parlimen, adakah sokongan hanya perlu dibuat oleh ketua parti ataupun dia melibatkan majoriti ahli parlimen dalam Dewan Rakyat? Sebab kedudukan perkara 432A menyebut Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ni majoriti ahli Dewan Rakyat, dia tak sebut ketua parti. Okey, perkara 434. Perkara 434 menyebut bahawa sekiranya seorang Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka dia perlu meletakkan jawatannya atau Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen. Lebih kurang itulah, saya minta ingat dah, nak ingat sikit-sikit mampu. Jadi macam mana kita nak tentukan dua perkara ni? Macam mana nak tentukan sokongan majoriti untuk lantik seorang Perdana Menteri, dan bagaimana nak tentukan sokongan majoriti untuk menentukan sama ada orang itu sah ataupun tidak sah untuk menjadi seorang Perdana Menteri? Adakah dia disokong berdasarkan oleh ketua parti saja, en bloc saja? Maknanya ketua parti buat keputusan, maka diorang ni tak perlu cakap apa, diorang terus boleh bersetuju saja. Adakah MOU yang dibuat ini sah? Sebab MOU ni bercanggah dengan prinsip bahawa perkara 432A dengan perkara 434. Sebab ahli parlimen tidak diberi kebebasan untuk mereka menyebut sama ada mereka sokong ataupun tidak sokong Perdana Menteri. Sekiranya mereka sebut bahawa mereka tidak sokong, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka. Ni kita kena tengok balik. Sebab apa? Apa-apa akta yang dibuat selepas daripada Hari Merdeka ni, kita kena rujuk daripada sudut perkara 4. Perkara 4 menyebut bahawa undang-undang yang tertinggi di dalam persekutuan, perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi di dalam persekutuan, di mana undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakkeselarasan itu. Ini kedudukan perkara 4 yang menyebut bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi dalam persekutuan, dan undang-undang lain yang diluluskan selepas daripada Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Kalau anti lompat parti dan juga MOU yang dibuat oleh Barisan Nasional adalah tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan,
Bermakna undang-undang ni adalah void ab initio, tidak sah sejak daripada azalinya. Jadi ini yang perlu dilihat kembali. Panjang hurai. Mana dia tadi nak debat tu? Boleh saya kalau perlembagaan ni saya sukalah sikit. Tan Sri Muhyiddin ada 115. Yang tu memang kita tahu. Sign, signature semua ada. Nanti print akta tu post dalam FB lah. Hampir baca lah kan. Apa perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan bawah perkara 4. Kan? Undang-undang tertinggi bagi persekutuan adalah apa nama perlembagaan. Kan? Terbaik huraian. Okey tuan-tuan. Dan perkara 10 pun tidak digubal. Setiap orang ada hak untuk bersuara, kebebasan bersuara, berpersatuan dan juga berhimpun. Di dalam skop freedom of speech ni, dia ada juga daripada sudut kebebasan untuk bertindak dan untuk memilih. Tapi sekarang ni kebebasan mereka ni telah dihadkan oleh MOU tersebut. Adakah sah? Tidak boleh ada undang-undang yang dia kontradik toih dengan ni, dengan perlembagaan. Sebab perlembagaan tidak membenarkan untuk mengikat diri seseorang. Tidak ada seseorang pun boleh dilucutkan kebebasan dirinya tanpa mengikut undang-undang. Perkara 5. Perkara 5 fasal yang pertama. Tidak ada seorang pun boleh dilucutkan kebebasan dirinya tanpa mengikut undang-undang. Dia dilucutkan kebebasan diri dia ikut undang-undang mana? Mana undang-undang yang mengatakan bahawa seorang ahli parlimen mesti taat dan setia kepada presiden parti? Mana undang-undang yang mengatakan bahawa setiap ahli parlimen, setiap ketua parti boleh mengikat kebebasan diri dan juga boleh mengawal daripada ahli parlimen ini untuk bertindak? Mana ada? Ini satu undang-undang yang menekan. Ini saya rasa kalau bawa pergi kat Mahkamah Persekutuan, hakim di Mahkamah Persekutuan pun pening kepala nak tafsir. Ini kedudukan perkara 5 dengan MOU yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Tak sah sebab dia mengikat kebebasan diri seseorang tu tanpa mengikut undang-undang. Lepas tu perkara 8, keselamataan. Setiap orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi presiden parti boleh buat ketetapan ikut dia sendiri, tetapi ahli parti tak boleh buat. Dia pegang kuasa undang-undang tersebut. Where is the equality? Ini kesaksamaan undang-undang. Okey, tuan-tuan. Yes, dia panggil sebagai law of the jungle. Undang-undang rimba. Ini yang mereka cuba buat lah sekarang ni. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu saudara semua, saya bagi tahu, masa saya duduk di parlimen pada hari pertama, ini saya ceritalah ni sebab orang ramai tengok kan, di sini 1.7, di sini 1.2. Saya ceritalah tuan-tuan. Macam saya ditugaskan sebagai pegawai di parlimen oleh saya punya MP saya lah, untuk dia punya research dia. Bukan untuk parti, untuk research dia. Jadi masa di parlimen, bila bergaul dengan ahli-ahli parlimen di situ, dengan pegawai-pegawai ahli parlimen ni lah, pegawai-pegawai khas ahli parlimen ni duduk borak di kafe dan sebagainya, majoriti ahli parlimen, saya nak bagi tahu, tak sokong pada Anwar. Tapi saya tak boleh sebut nama lah. GPS menjawat jawatan dalam kerajaan tak sokong. Dia kata kami tak tahu apa-apa. Tiba-tiba Bang Jo beritahu, kata kita sokong Anwar sebagai PM. Dia beritahu kata ni ilmu falak. Anwar tawar kat kita jawatan timbalan Perdana Menteri. Lepas tu geng ni beritahu, dia tanya dah runding dah dengan Muhyiddin Yassin. Sebab Muhyiddin Yassin dah bagi ni lah macam-macam kat negeri kita ni. Bagi gas lah, macam-macam benda lah dia cerita. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin belum runding lagi dengan GPS. So Anwar Ibrahim dah menawarkan. Anwar Ibrahim telefon menawarkan dekat Abang Jo untuk bagi jawatan nombor 2 dalam negara kepada dia. Itu yang dia bagi kepada MP sekarang ni. Jadi dan dia dibuat tanpa sokongan daripada MP-MP pun. MP-MP mereka bukan tahu pun. Ada setengah antara mereka kata apa yang mereka bagi tahu lah. Mereka dah lama perang dengan Anwar. Dan tidak mungkin mereka akan sokong Anwar. Dan mereka bagi tahu dia ni bukan layak jadi Perdana Menteri. Ni saya cakap jujur tuan-tuan. Tapi saya malah nak quote lah nama siapa-siapa tu. Di dalam DRS sendiri, kita sembang.
Mungkin ada 2 lah yang sokong pada Anwar ni. Tapi hak selebihnya tak sokong. Duk makan-makan apa semua. Saya ni semua keputusan itulah susah zaman sekarang ni. Ada anti lompat parti bar, dia kata. Sekarang semua mau ikut orang satu je cakap. Susah. Kita jadi MP pun mau jadi tu. Semua ikut dia punya cakap. Semua dia betul. Mereka tak sokong. BN. Makan asing. Tak duduk sekali. Duduk pun bukannya senyum-senyum, duduk tengok, sembang-sembang. Tak ada. Yang duduk sembang Anwar dengan Zahid. Ya. Yang lain ada? Tak ada. Asing. Ada pergi bangunan belakang, ada pergi bangunan sebelah. Tak duduk sekali. Jadi nak kata apa? Disebabkan apa, tuan-tuan? Jangan hearsay je. Tak payah. Kalau betul-betul buat betul-betul. Buang MOU. Anwar gentle sebab apa masa nak buat undi percaya dia nak kena ada MOU. Sekarang ni MOU tu tarik tepi. Batalkan MOU, buat lagi sekali undi tak percaya. Ni utamakan hak demokrasi. Siapa nak pilih saya, pilih. Saya tidak akan memaksa untuk pilih saya. Buang MOU. Mari tengok dia boleh jadi Perdana Menteri tak? Tak ada. Tak ada. Kalau dia buang MOU, dia bakar, dia bagi tahu dekat dalam MP, kat dalam semua MP, dia kata saya seorang Perdana Menteri yang menghormati demokrasi dan saya ada integrity, responsibility dan juga accountability. Saya tidak akan memaksa mana-mana ahli parlimen untuk sokong saya. Saya membatalkan MOU. Saya nak tengok sama ada saya betul-betul mendapat sokongan majoriti ataupun tak. Saya beritahu pada tuan-tuan, separuh hilang. Separuh hilang, saya garanti. Kalau dia berani dia buat, saya cabar dia. Saya cabar Anwar Ibrahim ni dengan pemimpin PAS. Saya cabar. Saya cabar. Kalau dia betul-betul berani. Buang MOU, cakap. Menghormati demokrasi. Semua orang layak untuk memilih berdasarkan kebebasan diri dia sendiri. Tumbang kerajaan. Tumbang. Jangan sembang lah. Koyak tak apa, jangan panas. Okey, saudara semua. Di Facebook saya rasa cukup dah setakat tu untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.